Assalamualaikum, okay, jumpa lagi. Okay, hari ni I nak cerita sikit pasal I repacking hospital bag. So siapa yang tak tahu apa yang I pack untuk hospital bag, korang kena tengok video yang sebelum ni. So kenapa I nak repacking? Okay, sebelum tu tengok tudung I. Ni tudung ni I baru beli, I beli dekat Lazada, murah gila. So I beli, I tak gosok pun ni, I terus pakai. So I rasa macam okay lah, sebab kalau nak gosok I kena naik atas, I tak larat, I macam malas lah nak naik atas. So I nak tunjuk kat korang je tudung ni I beli, harga dia RM3 lebih sehelai dekat Lazada. So nanti I akan letak dia punya link kat sini kalau korang nak cuba. I jarang pakai bawal, tapi yang ini I rasa macam balik kepada repacking barang hospital. Okay, nak jadikan cerita, 2 minggu lepas I pergi PAC hospital bersalin. Kalau kita ada tanda-tanda macam kalau kita mengandung, kita sakit ataupun ada, kan kalau kita pergi follow up kan nurse akan cakap kalau baby kurang gerak ke, kalau turun tanda ke, ada sakit ke, apa benda semua, kita kena pergi PAC ataupun pusat PAC, Patient Assessment Center. PAC dia memang khas untuk ibu-ibu mengandung lah. Dia macam emergency untuk ibu-ibu mengandung. So kita tak payah pergi emergency yang bercampur dengan patient lain. So I pergi PAC dan I PAC I pergi ni dekat Hospital Kelang ataupun Hospital Tengku Ampar Rahimah. So dekat situ I dapat satu gambaran keadaan dekat sana. Sebab itu I decide untuk repacking balik I punya bag bersalin. So apa yang I repacking sebenarnya tak ada banyak pun. I sebenarnya repacking bag yang I nak bawa. Yang kan ada satu bag yang I cakap I bawa 2 bag. Satu bag balik kampung yang bag biasa yang letak barang baby, barang I semua. Lagi satu bag yang I nak bawa pergi PAC tu kan. So I repacking bag yang ni saja. So dalam arti kata lain, kalau korang tengok video I yang sebelum ni, korang tahu dalam ni I letak telekong, I letak kain, lepas tu ada a few things I letak dan I keluarkan. Sebab apa? Okay, I terangkan ke korang. Kita pergi PAC Hospital Kelang, floor dia macam ni. First korang kena pergi, ni I nampak lah yang I dapat tengok sepanjang I ada dekat PAC tu. First, dia akan ada satu pondok, korang kena register, kena buat saringan lah, macam ada tanda-tanda sema ke batuk ke, tu biasalah kan. So korang kena saringan, and then korang kena masuk dalam akan ada satu kaunter untuk register pula. Dekat situ nurse akan check booking, and then nurse akan check blood pressure, dan kemudian korang akan disuruh untuk masuk tukar baju. Tukar baju tu, so baju yang korang pakai time korang datang tu, korang kena bagi husband ataupun korang boleh simpan dalam beg ni lah. Sebab tu beg ni jangan berat-berat sangat, sebab nanti susah kita pula nak kena angkat ke hulu kilir kan. Ada setengah nurse dia tak bagi bawa beg, ada setengah nurse dia tak bagi bawa beg, dia cuma suruh bawa handphone sahaja untuk call husband ke apa kalau ada emergency, kalau nurse doktor nak jumpa kan. Tapi jangan bawa beg besar-besar lah, beg macam ni je. Lepas tu korang akan dibenarkan masuk dalam, kira macam tempat nak check tu. Korang kena tukar baju dan ambil urine sample, dan terus duduk dekat situ. Dekat ada katil, dia macam ada katil. Doktor akan check apa masalah. Suami dekat luar, dia memang tak boleh masuk langsung. So salah satu cara korang nak berkomunikasi ialah dengan cara handphone. Kalau korang boleh discharge, means kalau korang pergi PAC tu tak ada masalah yang serius, korang akan dibenarkan balik dan kena bayar lah RM1 dekat kaunter pembayaran, dekat pintu masuk utama. Kalau dekat Hospital Kelang ni kita pergi Kriba kan, dekat pintu utama Kriba tu ada macam pusat pembayaran lah. Tapi yang I tengok yang ibu-ibu yang kena admit, diorang akan kena buat swab test on the spot. Bila diorang buat swab test on the spot, time tu kena tunggulah ward kosong untuk masuk.
Suami memang tak boleh. Ada setengah guard dia tak kasih suami duduk dekat dengan isteri, sebab isteri dah swab test kan, dah negatif. So dia tak nak ambil risiko kalau kata suami tu ke mana-mana, tiba-tiba duduk sebelah isteri, tiba-tiba yang result negatif tu jadi positif pula, and then satu ward pula dah jadi masalah. So diorang macam akan duduk jauh-jauh lah. So time tu mungkin kalau lama korang boleh order makanan lah, atau korang bawa prepare siap-siap. Tengoklah masa korang. Macam I dapat tarikh serah diri pukul 2 petang. So mungkin I kena kena lunch dulu, I kena solat dulu, sebab dekat dalam tu I tak nampak surau. Mungkin ada surau staff, tapi kita mungkin tak dibenarkan lah masuk dalam surau staff kan. So I keluarkan telekong, I masukkan dalam beg besar. Telekong, kain sarung I tak bawa, kain batik I tak bawa. Sweater I simpan dalam kereta. Sebabnya depends lah, kalau korang pergi time pergi PAC time malam, dia sejuk dalam PAC tu sejuk, tapi still boleh handle sejuk dia. Kalau korang sejuk kat dalam, korang boleh pergi duduk luar. So I rasa sweater tu korang just bawa masuk dalam ward je lah. Okay, bila korang dah admit, macam dah ada ward, dah dapat katil, suami pun tak boleh ikut. Korang yang I nampak, nurse akan panggil nama suami untuk pergi dekat pusat pembayaran tu. I tak tahu lah kena bayar ke kenapa, sebab I tak experience lagi benda tu. Mungkin kena bayar kot untuk admission. And then korang then bila dah settle, baru nurse akan bawa korang pergi ward jalan kaki ikut PAC tu. Yang kat situ korang just boleh bye-bye suami korang je lah. Dan mungkin akan jumpa lepas dah selamat bersalin. Apa yang korang perlu bawa dalam beg ni sebenarnya, first, korang bawa yang ni penting, baju untuk labor room. Sebab kalau korang pergi memang time korang nak bersalin, dah sakit sangat, husband dah tak boleh masuk, so korang kena bawa ni lah. Kalau korang masuk untuk admit, just standby. Okay, yang ni baju barang newborn ni I dah tunjuk dalam video I yang sebelum ni, apa yang I letak dalam ni untuk labor room. Yang ni. Lepas tu jangan lupa buku pink dan dokumen. Macam I dah dapat tarikh untuk serah diri. I kena serah diri sebab I on medication hospital pakar. So I kena serah diri. Dengan buku pink ni kena bawa lah. Ni penting sebab dekat PAC dia nak benda ni. Dompet, dia just minta IC je kalau dekat hospital Kelang. Minta IC, ni dompet lah I bawa, senang. And then sudu garfu ni pun I bawa sebab in case korang kena duduk tunggu lama. Kalau nak admit mungkin lama, kena tunggu bilik, ataupun korang nak tunggu result ke lama, korang lapar, korang boleh order Foodpanda ke GrabFood ke, diorang boleh datang hantar. Sebab nurse kat situ pun diorang order Foodpanda untuk makan. Sebab kat situ, sebab H-Star Hospital Kelang, dia dah jadi hospital COVID. So rasa kafe pun tak buka kan. So korang boleh standby ni untuk makan. Kalau korang order Foodpanda atau GrabFood atau makanan lah, korang boleh standby yang ni. Mask jangan lupa bawa in case, tapi I tak simpan lagi dalam ni. Mask bawa lah dalam 2-3 keping, standby. Power bank kalau bateri dah nak habis ke. Snack, I bawa juga kurma. Kurma ni I terfikir kalau kata I kena admit, so kita tak tahu pukul berapa kita dapat makan dalam ward. So kita standby. So before kita nak admit, sebelum kita nak pergi PAC, kita make sure kita dah makan lah. Kalau sakit sangat, kita standby makanan lah, macam snack, kurma. Sebab kalau kita dah admit, kita tak tahu kita dapat makan pukul berapa kan. Takut dah terlepas waktu ke stokin. So actually dalam PAC tu memang sejuk. Kalau korang nak pakai stokin pun boleh, memang sejuk. At least tak pakai sweater, ada stokin kan. I buat tisu.
charger ni standby je lah. I bawa earphone, dan ni lah I punya bedak dan lip balm, dan juga hand sanitizer, dan air masak. So basically ni je I bawa untuk pergi. First I nak kira macam serah diri, nak ataupun nak PAC. Yang barang-barang lain yang I tunjuk sebelum ni, semua I masuk dalam hospital bag. Dan ada a few things I buang, maksudnya I letak tepi, I tak bawa. Contoh macam baby blanket tu I tak bawa. Dan towel baby pun I tak bawa. I akan pakai napkin je kalau I perlu lap-lap baby. I rasa benda ni je lah yang kita akan bawa masuk. Kalau nurse benarkan lah, sebab I tengok diorang pun melenggang-lenggang je. Mungkin akan bawa masuk benda ni je lah, yang komplit lah. I rasa kalau nak sementara nak tunggu beg kita sampai kan, kita bawa benda ni je lah masuk dulu. Tapi kalau tak boleh pun, kita cuma dibenarkan buat lah. Buat masa ni, video I kali ni I just nak cerita pasal apa I repacking. Barang lain semua sama, cuma I letak dalam beg besar. Cuma beg ni je. Dan sekarang ni beg ni lah I bawa pergi ke Hulu Ki Hilir. So in case apa-apa, I just terus pergi hospital, sebab dia dah ringan dan dia dah komplit bagi I lah. InsyaAllah lagi seminggu I akan pergi serah diri. Kalau ada kesempatan, I akan buat vlog pasal perjalanan I untuk bersalin dekat Hospital Kelang. So korang jangan lupa stay tune, subscribe, okay? Bye. Assalamualaikum.